Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk ikatan kimia. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam kimia KSSM untuk tingkatan 4. So, untuk video pada kali ini kita akan fokuskan kepada asas pembentukan sebatian dan juga pembentukan sebatian ionik. Untuk standard pembelajaran bagi asas pembentukan sebatian, pada akhir video ini pelajar boleh menerangkan asas pembentukan sebatian. Kita tengok kepada asas pembentukan sebatian. Atom-atom unsur cenderung untuk mencapai kestabilan apabila susunan elektron menjadi oktet dan duplet. Okey, cuba kita ingat semula sebelum ni kita belajar dalam bab jadual berkala, kita akan belajar pasal kumpulan 18, betul? Kumpulan 18 ni merupakan suatu kumpulan di mana unsurnya semua berada dalam keadaan dia adalah monoatom. Disebabkan oleh dia sudah mencapai susunan elektron yang oktet dan kita ambil contoh neon. Okay. Kita ambil contoh neon. Neon dia punya apa? Elektron dia adalah 10. Dia ada 10 elektron. Ini adalah neon. Okay, dia ada 10 elektron. Susunan elektron dia adalah 28. Okay. So dia sudah mencapai susunan elektron valence yang oktet. Okey, jadi dia sudah tidak perlu untuk bergabung dengan mana-mana unsur untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Sebab dia memang dah stabil. Berbeza pula dengan fluorin. Okey, sebagai contoh, fluorin dia punya elektron ada 9 elektron. Susunan elektron dia adalah 27. Jadi untuk mencapai susunan elektron valence yang oktet, dia perlu menerima satu lagi elektron daripada atom lain, ataupun dia perlu berkongsi elektron dia dengan atom lain untuk mencapai susunan elektron valence yang oktet. Okey, jadi disebabkan itulah unsur-unsur selain daripada unsur kumpulan 18 dia perlu untuk melakukan kita panggil sebagai tindak balas kimia. Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Okey. Okey, kita tengok pembentukan ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan atau perkongsian elektron valence. Pemindahan kat sini maksudnya adalah sama ada sesuatu atom itu menerima elektron daripada atom lain atau dia mendermakan elektron kepada atom lain. Contohnya kalau kita ambil contoh tadi fluorin kan. So fluorin tadi dia punya elektron adalah susunan elektron dia adalah 27. Okey, fluorin. So, untuk fluorin dia perlu menerima elektron daripada atom lain untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Contoh lain lagi satu adalah natrium. So, natrium ini dia punya elektron ada 11. So, susunan elektron dia adalah 2, 8, 1. Untuk mencapai susunan elektron yang oktet, dia perlu mendermakan satu elektron dia kepada atom lain untuk mencapai susunan elektron valence yang okey. So, terdapat dua jenis ikatan. Iaitu yang pertama kita panggil ikatan ion ataupun ikatan ionik. Dan yang kedua adalah ikatan kovalent. Seterusnya kita tengok bagaimanakah pembentukan ikatan ion. So, untuk standard kandungan bagi ikatan ion adalah di akhir video ini pelajar boleh menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan ion. Okay, mula-mula sekali kita tengok pembentukan ion positif ataupun kita kenali dengan nama cation. So, pembentukan ion positif berlaku apabila atom logam menderma elektronnya. Kita ambil contoh atom natrium. Atom natrium sebagaimana yang kita tahu dia punya susunan elektron adalah 2, 8, 1. So, dia ada terlebih satu elektron untuk membentuk susunan elektron valence yang oktet. Jadi apa yang dia perlu lakukan untuk mencapai kestabilan? Dia perlu mendermakan elektron dia kepada atom lain. So apabila dia mendermakan elektron dia kepada atom lain,
bilangan elektron dan elektron dan juga protonnya tidak lagi stabil. Okey. So atom natrium dia punya elektron ada 11. Protonnya pun ada 11. Maka dia punya cas adalah neutral, tak ada cas. Tapi apabila dia mendermakan satu elektron dia keluar, maka bilangan elektron dengan protonnya sudah tidak lagi sama. Elektron dia sudah jadi 10. Manakala proton dia kekal 11. So dia terlebih cas positif. So disebabkan dia terlebih cas positif, maka ion natrium bercas positif. Kalau kita tengok ion natrium ni susunan dia sudah jadi oktet lah, iaitu 2. So seterusnya persamaan setengah. So untuk tajuk ikatan kimia ni kamu ada belajar lagi satu persamaan yang baru, iaitu kita panggil sebagai persamaan setengah. Persamaan setengah ni adalah persamaan yang menunjukkan perubahan dari sesuatu zarah itu sama ada daripada atom kepada dia ion ataupun ion kepada atom. Dalam kes ini persamaan setengah dia tunjukkan adalah perubahan natrium daripada dia atom dia menjadi ion. Okey. So perubahan persamaan setengah kita tulis sebagai Na, iaitu atom berubah kepada Na plus tambah elektron. Ini merupakan elektron yang dia dermakan. Okay. So maksudnya di sini adalah atom natrium mendermakan satu elektron untuk membentuk ion natrium. Okey. Seterusnya kita tengok pembentukan ion negatif ataupun kita kenali sebagai nama anion. So, pembentukan ion negatif berlaku apabila atom bukan logam menerima elektron. Okey, sebagai contoh kita tengok atom klorin. So, atom klorin ini dia punya susunan elektron dia adalah 2, 8, 7. Di mana di dalam atom klorin mengandungi 17 elektron. Proton dia pun ada 17. So kedudukan dia tidak stabil. Sebabnya dia belum mencapai susunan elektron valence yang oktet. So, untuk mencapai susunan elektron valence yang oktet, dia perlukan satu lagi elektron daripada atom lain. So apabila dia menerima elektron daripada atom lain, contohnya daripada natrium tadi. Natrium derma kan, takkan dia derma sesaja, mesti ada derma pada atom lain. Dan katalah dalam kes ni klorin yang terima dia. Maka so atom klorin akan berubah membentuk ion klorida dengan susunan elektron dia adalah 2, 8, 8. Di mana elektron dia sudah jadi 18, proton dia jadi 17. Sebab itu dia bercas negatif. Kalau kamu tengok di sini, itu X itu adalah atom yang elektron yang diterima daripada atom lain. So dia sudah menjadi oktet. Jadi dalam persamaan setengah kita tuliskan dia atom klorin. Atom klorin dia menerima satu elektron untuk membentuk ion klorida. Seterusnya kita tengok pembentukan ikatan ion. Secara umumnya ikatan ion ni terbentuk apabila atom logam dan atom bukan logam bergabung membentuk suatu sebatian. Sebatian ion terbentuk apabila ikatan ion terbentuk daripada ikatan ion ataupun kita panggil sebagai ikatan elektrovalen, iaitu ikatan yang terbentuk apabila atom cuba mencapai susunan elektron valen yang oktet. So ikatan ion terbentuk akibat daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion yang berlawanan cas. Okay, kita tengok contoh yang pertama, iaitu contohnya sebatian ion natrium klorida. So sebagaimana yang cikgu dah terangkan sebelum ini, atom natrium susunan elektron dia adalah 2, 8, 1. Di mana dia ada terlebih satu elektron untuk mencapai susunan elektron yang valen yang oktet. Manakala susunan elektron valen untuk atom klorin adalah 2, 8, 7. Di mana dia kekurangan satu lagi atom untuk mencapai susunan elektron valen yang oktet.
Jadi apabila elektron berpindah daripada atom natrium kepada atom klorin, kedua-duanya sudah membentuk ion. Okay? Ion natrium dengan susunan elektron elektron 2, 8 dan juga ion klorin dengan ion klorida dengan susunan 2, 8, 8. Okay? Apabila ion ini terbentuk, kita nampak sudah ada cas, maka cas yang berbeza ini telah menyebabkan wujudnya daya tarikan elektron. Kita dah belajar sebelum ni, masa sains tingkatan 1, kita belajar di mana cas yang berbeza akan menarik antara satu sama lain kan. Jadi ion natrium dan juga ion klorida akan tertarik sama sendirilah disebabkan oleh perbezaan cas. Maka apabila daya tarikan ini terbentuk, maka terbentuklah ikatan ion. Okey. Jadi sekarang ini dia sudah jadi sebatian ion dengan nama NaCl. Okey. So, kalau kita tuliskan dia punya persamaan kimianya, kita akan tulis Na tambah L2 jadi 2 NaCl. Ini kalau kita tuliskan dalam persamaan seimbang lah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh pembentukan sebatian ion yang kedua, iaitu sebatian ion magnesium oksida yang terbentuk di antara ion magnesium dan juga ion oksida. So, ion magnesium datang daripada atom magnesium dah, of course. So, atom magnesium kita tahu susunan elektron valence dia, kalau kamu tengok dalam rajah ni adalah 2, 8, 2. So, dia ada terlebih 2 elektron untuk mencapai susunan elektron valence octet. Manakala atom oksigen pula susunan dia adalah 2, 6. So, dia kekurangan 2 lagi elektron untuk mencapai susunan elektron valence yang oktet. Maka atom magnesium mendermakan 2 elektronnya kepada atom oksigen. So, akan membentuk ion magnesium dengan susunan elektron 2, 8 dan juga ion magnesium dengan ion oksida dengan susunan elektronnya 2, 8. So, pergerakan dia ada 2 elektron. So, dia bercas 2 positif. Manakala ion oksida bercas 2 negatif. So, terbentuklah sebatian ion MgO. Okey. Kalau kita tulis dalam persamaan kimia ni, kita akan tulis sebagai 2 Mg tambah O2 hasillah 2 MgO. Okey. So, cikgu nak ingatkan sebelum video ini berakhir, itu mengenai lukisan susunan elektron. Okey, susunan elektron ni ingat kalau dia jadi atom, kalau dia jadi ion, kena ada cas lah. Cas tu mestilah dipagar. Okey, dan sebenarnya elektron sebagaimana cikgu ajar pada kamu sebelum ni, kita boleh lukis dia sama ada kita wakilkan dia dengan tanda pangkah ataupun dengan tanda titik. Tapi untuk membentukkan ikatan ion dan juga covalent ni, ada baiknya kalau kita lukis dia dalam 2 bentuk yang berbeza lah. Satu dalam bentuk pangkah, satu dalam bentuk bulat, supaya kita boleh nampak dia punya pergerakan elektron tu, sama ada atom tu elektron tu berpindah ke mana. Okey. So, dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah video ini. Semoga kamu dapat manfaat daripada video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu. Dan jangan lupa tinggalkan komen di video ini tadi. Semoga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.